Kita mulakan dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD bersetuju meluluskan pendaftaran secara bersyarat bagi produk vaksin COVID-19 AstraZeneca untuk kegunaan semasa bencana. Untuk kita bincangkan berkaitan dengan perkara ini adalah bersama kita Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, bagi melihat bagaimanakah proses seterusnya untuk vaksin AstraZeneca dan bagaimana pula dengan perbincangan yang sedang hangat diperkatakan di negara-negara Eropah berkaitan dengan vaksin AstraZeneca, iaitu masalah pembekuan darah ataupun penggumpalan darah. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Saya nak terus kepada perbincangan kita pada awal pagi ini. Kita nak lihat proses kelulusan AstraZeneca oleh PBKD ini. Adakah ini bermakna vaksin tersebut telah pun boleh diluluskan untuk diguna pakai ataupun masih lagi perlu melalui proses-proses tertentu seperti di bahagian regulatori farmasi negara terlebih dahulu? Ya, Waalaikumsalam. Sebenarnya orang kata kita kena fahamlah untuk proses pemerolehan vaksin ni dia melalui beberapa tapisan ataupun proses. Tapi yang pentingnya adalah pertama kerajaan mempunyai satu jawatankuasa teknikal yang terdiri pakar-pakar untuk kata menilai setiap vaksin untuk COVID-19 ni. Ini adalah khusus untuk COVID-19. Kemudian melalui proses oleh PPKD ataupun NPRA, ini adalah untuk proses kelulusan. Jadi mereka telah melalui beberapa lapisan jawatankuasa teknikal dan juga perundangan, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham bahawa pada masa ini kebanyakan negara di dunia lah memberi kelulusan bersyarat kepada vaksin-vaksin COVID-19. Syarat yang pertama adalah penggunaan vaksin adalah untuk penggunaan emergency atau dipanggil untuk emergency use, masa kecemasan lah. Jadi pandemik ini dikira kecemasan. Yang kedua adalah kelulusan itu bersyarat berdasarkan kepada maklumat-maklumat ataupun bukti-bukti saintifik teknikal semasa. Katalah kita buat kelulusan pada bulan Februari ataupun bulan Mac ni. Jadi maklumat itu adalah pada masa itu. Bersyarat bermaksud, maknanya kalau setelah pelaksanaan dilaksanakan, mungkin ada beberapa maklumat baru dari segi kesan sampingan, keberkesanan yang didapati daripada pelaksanaan tersebut di peringkat lapangan. Jadi ini mungkin akan dilihat semula jika ada masalah-masalah yang boleh katakan menyebabkan dari segi keberkesanan dan juga kesan sampingan, keselamatan dan sebagainya. Jadi itu yang dipanggilkan bersyarat dan sentiasa akan disemak dan diubah sesuai mengikut keadaan semasa itu. Ya saya. Dan Datuk, bagaimana dengan kebimbangan kes-kes yang berlaku di Eropah, UK mengenai pembekuan darah ataupun penggumpalan darah? Ya, kita kena lihat kerana itu kita yakin dan percayalah perjawatan teknikal pakar-pakar. Memang betul ada berlaku kesan-kesan sampingan termasuk yang pembekuan darah yang berlaku di banyakkan negara Eropah. Tapi kita mesti lihat dari segi epidemiologinya. Adakah kesan sampingan ini berlaku lebih daripada keadaan biasa? Kerana pada keadaan biasa pun akan berlaku pembekuan darah, penyakit jantung dan sebagainya pada orang biasa. Tapi adakah ini disebabkan oleh vaksin tersebut? Jadi kita kena lihat secara telitilah kesan dan juga hubungannya. Dan pada masa ini saya rasa di Eropah telah banyak negara-negara. Pertama, ada setengah tu menggantung buat sementara. Yang kedua, untuk melihat semula kesan-kesan tersebut. Jadi pada saya, sebab kita pun sebenarnya kita belum memulakan, dan saya kata alhamdulillah kerana kita ada masa untuk kita lihat, kaji semula. Dan saya pastilah jika benar bahawa pembekuan darah ni setakat ini belum dapat dibuktikan secara tepat, kerajaan akan orang kata mengambil langkah yang lebih berhati-hatilah. Ya saya. Dan Datuk, dalam masa yang sama disebabkan oleh masalah pembekuan darah, penggumpalan darah ini, ada beberapa negara Eropah yang menggunakan pendekatan berbeza ataupun menggunakan vaksin AstraZeneca secara berbeza. Sebagai contohnya, Jerman gunakan vaksin AstraZeneca hanya kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Kanada bawah 55 tahun tak boleh guna AstraZeneca. Perancis, Sepanyol juga amalkan orang kata amalan yang sama. Jadi adakah kita juga perlu melihat ataupun mengkhususkan peringkat umur-umur tertentu menggunakan vaksin AstraZeneca ini sehingga kita benar-benar pasti akan keselamatannya? Ya, kerana itu kita memang kita yakin dan kita sarankan pihak berkuasa, kita kena lihat balik
kita lihat balik kajian-kajian tersebut, kerana kajian-kajian tersebut melibatkan kumpulan-kumpulan umur dan kumpulan-kumpulan berisiko yang berlainan. Jadi kerana itu pendekatannya mungkin setengah negara dia mengikut hasil kajian. Jika kajian itu mendapati bahawa mereka tidak begitu yakin bahawa kajian itu adalah untuk sesuatu grup, katakanlah golongan muda ataupun golongan yang 60 tahun ke atas, maka mereka akan memberi kepada kumpulan yang mereka yakin selamat seperti mana dalam kajian tersebut. Jadi untuk Malaysia saya rasa dan kita yakin dan saya harap bahawa itu berlaku supaya pakar-pakar kita di Jabatan Kuasa Teknikal lihat subgroup, kita panggil subgroup analysis yang sah. Maknanya kumpulan ini apa dia punya kesan, apa yang jadi kita customize kan pemberian vaksin itu kepada golongan-golongan yang khusus. Sebab sekarang ni masyarakat ni banyak maklumat. Yang kedua, kesan-kesan sampingan tu sebab dia baru. Jadi kita kena betul-betul telitilah untuk meyakinkan masyarakat kita, insya-Allah. Ya saya. Dan Datuk, ada negara di Eropah juga yang dah lakukan suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca kepada mereka yang berumur di bawah 55 tahun untuk suntikan pertama. Dan kini terdapat juga kajian dilakukan untuk melihat sama ada boleh tak mereka menerima suntikan AstraZeneca dos yang pertama, tapi untuk dos kedua nanti mereka boleh ambil vaksin lain disebabkan oleh masalah penggumpalan darah ini. Mereka dibenarkan untuk memilih, tapi ia haruslah berdasarkan kajian dijalankan oleh terperinci, dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dan juga pihak berkuasa negara-negara terbabit. Sebenarnya adakah kita boleh ambil vaksin dos pertama, vaksin contohnya AstraZeneca, kemudian vaksin yang kedua, dos kedua kita ambil vaksin lain? Sebenarnya adakah kita boleh buat begitu? Ya, sebenarnya secara jujurlah saya katakan vaksin AstraZeneca ni dia lebih complicated. Ada isu-isu yang berbangkit di negara Eropah dari segi teknikal dia, di negara seperti Indonesia dan sebagainya, dari segi halal haramnya. Dan jadi untuk pertama orang awam mesti faham betul-betul sebelum kita membuat keputusan. Yang kedua, kita yakin pihak berkuasa akan kaji betul-betul. Jadi saya juga berharaplah supaya kita dapat lihat betul-betul biar dan telus. Pertama kerana dari segi teori teknikalnya sepatutnya kita menggunakan vaksin yang sama kalau kita gunakan AstraZeneca dos pertama, kita gunakan AstraZeneca untuk dos kedua. Jadi jika berlaku perubahan dari segi performa vaksin jadi ada masalah lah. Jadi saya rasa kita mesti buat masa inilah daripada kajian-kajian dan bukti saintifik kita kebanyakan negara akan stick to ataupun ikut schedule dos yang dan brand yang sama. Kalau AstraZeneca 1, AstraZeneca 2. Kalau Pfizer 1, Pfizer 2. Jadi lebih orang kata mudah daripada kita tambah isu complicated lagi lah. Dan saya rasa negara Eropah pun akan stick kepada polisi tersebut. Ya saya. Dan Datuk, yang terakhir sekali melihat kepada isu-isu yang membelenggu vaksin AstraZeneca ini di negara-negara Eropah, sudah pasti rakyat Malaysia juga menerima maklumat-maklumat tertentu ataupun maklumat yang sama daripada berkaitan isu ini. Dan kita juga bimbang sekiranya berlaku diskriminasi vaksin. Ada yang menolak vaksin AstraZeneca, nakkan vaksin Pfizer-BioNTech, CanSino ke. Mungkin perkara itu juga boleh berlaku sekiranya isu-isu ini tidak ditangani dengan baik oleh pihak kerajaan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita elakkan berlakunya diskriminasi vaksin dalam kalangan vaksin-vaksin yang telah pun kita beli? Saya rasa macam inilah. Kerajaan kena menghadapi masyarakat di lapangan banyakkan engagement. Kerana saya dapati sekarang ni, saya pun terlibat ni, saya ada kempen di lapangan. Jadi di masyarakat tu macam-macam pendapat. Dan bila ada performa kita banyak, jadi masalah lagi banyak. Kemudian bila kita ada isu-isu gini, begitu juga. Jadi saya rasa sekarang kerajaan mesti ada engagement dengan publik pertama. Yang kedua, teruslah. Kita ada 500 side effect. Kita bagi tahu side effect apa. Kalau kita kata kita kumpulan ini kita bagi yang ini, kita bagi yang ini. Jadi kalau saya misalnya, saya prefer AstraZeneca daripada Pfizer. Jadi ada sebabnya. Jadi kalau nak bagi saya katakan vaksin lain, jadi kita kena jelaskan kepada masyarakat. Kita anggapkan masyarakat tu tahu. Dan mereka tahu tu kadang-kadang lebih baik daripada pihak berkuasa kita. Kerana mereka akses dan masa yang banyak lah. Jadi saya pohon dah pihak berkuasa, CITF ataupun jawatan kuasa teknikal supaya mereka benar-benar lihat kemudian engage public
terutama dalam community engagement. Ya, saya. Okey, baik. Terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia atas perkongsian pendapat berkaitan dengan penggunaan vaksin AstraZeneca yang kita jangkakan akan diluluskan pada bila-bila masa untuk kegunaan rakyat Malaysia.